Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah faman lam yajid fabikalimatin thayyibah atau kama qala, hadis muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan semuanya pada hari kiamat akan dapat bercakap dengan Tuhan dia tanpa ada seorang orang tengah. Nabi SAW kata, tiap-tiap orang daripada kita hari kiamat esok boleh bercakap dengan Tuhan, bercakap secara langsung. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Antara kita dengan Tuhan tidak ada penterjemah, tidak ada orang tengah. Kita bercakap langsung ke Tuhan, Tuhan cakap balik ke kita. Pada waktu itu Nabi kata, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Pada hari kiamat itu, di hari akhirat esok, manusia beralih ke sebelah kanan dia. Maka tak ada apa di sebelah kanan dia melainkan amal-amal baik yang dia buat masa atas dunia. Hari akhirat esok, waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita beralih belah kanan, amal baik yang kita buat masa atas dunia. Kalau banyak, banyak. Kalau tak ada, beralih belah kanan, tak ada apa. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dan bila beralih sebelah kiri, tak ada apa yang dia boleh tengok sebelah kiri dia melainkan amal jahat yang dia buat atas dunia. Dia beralih kanan, dia nampak amalan baik yang dia dan buat sebelum mati atas dunia dulu. Dia beralih belah kiri, amal jahat yang dia buat sementara nak tunggu mati. Kalau sekiranya dia beralih belah kanan, amal baik sikit. Beralih belah kiri, amal jahat banyak. Wa yanzuru baina yadayhi. Nabi kata, dan bila dia tengok ke depan,
fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Tak ada apa yang duduk di depan dia melainkan api neraka yang marak menyala. Nabi kata fattaqun nar, maka hendaklah kamu takut dengan neraka Tuhan, walau bisyiqqi tamrah, walaupun kamu tak mampu nak bersedekah, melainkan kamu hanya mampu sedekah sebelah buah kurma, maka bersedekahlah. Kalau takut kena neraka, banyak bersedekah. Kalau tak boleh nak sedekah banyak, bisyiqqi tamrah, sebelah kurma bagi pun sudah cukup. Kalau ikhlas, sebelah kurma itu boleh menjadi pengadang kita daripada api neraka. Nabi kata faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kamu tak mampu juga sampai nak bagi sedekah, nak derma sebelah buah kurma pun tak mampu, miskin sangat kita ni, fa bi kalimatin thayyibah, pastikan kita bercakap yang baik-baik. Kalau nak buat apa pun tak larat, nak baca Quran tak larat, nak berzikir tak larat, nak sedekah tak ada duit. Kita ni satu orang manusia yang tak boleh buat apa pun. Nabi kata fa bi kalimatin thayyibah, kita jaga diri kita bercakap benda baik-baik, tu pun dah cukup. Jangan buat jahat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa Nabi SAW mengingatkan kita supaya kita sentiasa isi masa yang Tuhan bagi dengan benda-benda baik. Setidak-tidak benda baik ialah bercakap dengan cakap yang baik-baik. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya syu'batun minal iman. Atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, Nabi kata iman ada 70 ataupun 60 macam. Iman ada 70 ataupun 60 cabang. Maknanya kita boleh buat macam-macam benda. Yang benda-benda kita buat itu menjadi bukti kita beriman dengan Tuhan. Tak mesti semayang saja beriman dengan Tuhan. Tak mesti buat puasa sunat saja beriman dengan Tuhan. Sebaliknya, iman ni ada macam-macam cabang. Bahkan Nabi kata bid'un wa sab'un au sittuna syu'bah, 70 ataupun 60 cabang iman. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Dalam banyak-banyak benda yang menjadi bukti iman itu ialah satu orang sebut la ilaha illallah, sabit keimanan dia. Satu orang sebut la ilaha illallah, sabit dia beriman dengan Allah. Kalau dia tak beriman, dia tak sebut benda tu. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Nabi kata yang paling lekeh dalam iman, yang paling rendah tahap iman ini ialah jumpa benda yang boleh bagi sakit ke orang atas jalan, kita ambil buang. Jumpa kaca, jumpa paku, jumpa besi buruk, jumpa benda yang boleh jadi sakit kepada orang lalu, kita ambil buang benda tu ke tepi jalan. Itu setidak-tidaknya bukti kita beriman dengan Allah. Dan Nabi kata wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu, maksud malu ialah malu nak buat benda-benda yang tidak baik. Malu bila nak buat benda dosa, malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malu syu'batun minal iman, itu satu cabang daripada iman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam satu agama yang suruh kita buat baik. Islam langsung tak suruh umat dia buat benda yang tidak baik.
Dan manusia yang waras fikiran, dia tahu apa baik apa tak baik, dia tahu. Cuma manusia yang tahu benda baik saja tak mau buat baik. Dan manusia tahu benda tu tak baik, tapi hari-hari dia buat benda tak baik. Di dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'zil muslimin, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, laqad ra'aitu rajulan, aku telah diperlihatkan oleh Tuhan satu orang laki-laki. Nabi kata, Tuhan bagi aku nampak satu orang laki-laki yataqallabu fil jannah, dia ni nampak seronok duduk dalam syurga. Nabi kata, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi Nabi nampak satu orang laki-laki yang dia ni yataqallabu fil jannah, dia nampak seronok duduk dalam syurga. Fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'zil muslimin. Rupa-rupanya dia ni boleh masuk syurga dan boleh berseronok-seronok dalam syurga ni semata-mata kerana masa dia hidup atas dunia dulu, dia fikir pak satu dahan kayu yang duk terjuntai tengah jalan, yang dahan kayu tu boleh menyakitkan orang yang lalu di situ. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan, kita nak kata apa bila kita baca hadis ni? Kita nak kata apa? Kita duk ingat nanti nak boleh syurga ni, nanti nak kena jihad mati syahid saja. Kita duk ingat nak boleh syurga ni, nanti nak kena sedekah sampai berjuta-juta, sampai puluh-puluh ribu, sampai ratus-ratus ringgit. Kita tak nampak bahawa keluasan agama Islam ni tak nanti sampai macam tu. Benda ada depan mata kalau kita buat. Tuhan janji syurga. Manusia ni kadang-kadang ada tepi tu dia tak nampak. Benda hak dia boleh buat tu dia tak nampak. Dia bercita-cita nak buat benda yang dia susah nak buat. Nabi SAW kata, laqad ra'aitu rajulan, sesungguhnya Tuhan dah bagi aku nampak, aku dah tengok satu orang laki-laki yataqallabu fil jannah, dia ni dah masuk syurga dan nampak dia seronok sungguh duduk dalam syurga ni. Pasal apa dia ni dapat masuk syurga dan dapat berseronok dalam syurga? Fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq. Rupa-rupanya hak dia buat sikit aja. Dia pergi kepak satu dahan kayu yang duk terjuntai fi zahri tariq, ke tengah jalan. Dia pergi kepak kayu tu supaya kayu tu tak menyakitkan orang lain yang nak lalu jalan tu. Kerana kebaikan yang macam tu, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada dia syurga dan dia berseronok di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu. Kata Jabir, arada Banu Salamah an yantaqilu qurbal masjid. Fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum, innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jabir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, menceritakan, kata dia ada satu kabilah, satu puak daripada kaum Ansar, nama dia Banu Salimah. Mereka ni duduk di satu kawasan yang agak jauh daripada masjid. Banu Salimah ni duduk di satu kawasan yang jauh daripada masjid. Maka oleh kerana mereka duduk jauh daripada masjid,
kabilah ni, satu puak mereka ni bercadang nak pindah daripada kampung tu, semua sekali nak pindah pergi duduk dekat masjid. Berita mereka nak pindah, nak pergi duduk dekat dengan masjid sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pergi jumpa mereka. Nabi kata dekat mereka, Nabi kata, sesungguhnya telah sampai satu berita kepada aku. Kononnya kamu nak pindah daripada tempat ni, nak duduk dekat dengan masjid. Betul ke? Faqalu na'am ya Rasulullah. Mereka kata betul. Memang kami pun dah duk berkemas barang dah. Kami nak pindah, nak duduk lebih dekat dengan masjid. Lah ni kami jauh sangat dengan masjid. Nabi SAW kata, ya Bani Salimah. Nabi kata, wahai Bani Salimah, dengar sini. Diyarakum tuktab atharukum. Nabi kata, sesungguhnya akan dicatat pahala langkah-langkah kamu kalau kamu melangkah ke masjid. Oleh itu, Nabi kata, duduk di sini. Duduk di sini, jangan pindah. Biar jauh sikit, lebih jauh, lebih baik. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Islam suruh kita cari peluang untuk nak buat pahala. Islam suruh kita cari peluang untuk nak buat pahala. Yang mana ada peluang untuk buat pahala, pergi ambil peluang itu, buat pahala. Kerana di hari akhirat esok, ketika kita dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan beralih kanan. Kalau sekiranya beralih kanan nampak pahala banyak, alhamdulillah. Kita akan beralih kiri. Kalau sekiranya beralih kiri nampak dosa banyak, na'udzubillah. Dan bagi orang yang beralih kiri nampak dosa banyak ada sebelah kiri dia, bila dia tengok ke depan, di depan dia penuh dengan api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat yang tibah daripada mukadimah yang kita baca ni, dan mudah-mudahan Allah bagi kekuatan dekat kita untuk memperbanyakkan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menggunakan tafsir Juz'u Amma. Muka surat 138. Muka surat 138, kita masuk surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah Makkiyah. Dia kata diturunkan di Makkah, ada 11 ayat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthud. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maksud dia, Al-Qari'ah. Qari'ah ataupun maksudnya hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah Qari'ah itu? Tuan-tuan tengok style ayat Quran macam tu. Dulu masa zaman awal-awal Quran turun, ada orang yang mendakwa kata dia pun boleh buat ayat Quran juga. Dia kata Quran ni Nabi Muhammad buat dan dia pun boleh buat Quran. Maka dia ambil sempena nama surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia pun buat juga satu surah nama surah Al-Fil. Dia mulakan surah dia dengan perkataan Al-Fil. Mal-Fil wa ma adraka mal-Fil. Dia kata. Dia tiru ni lah. Dia tiru uslub yang Allah guna dalam ayat Quran ni. Dia tiru gaya bahasa yang Allah gunakan dalam ayat Quran ini. Al-Fil, Mal-Fil
wa ma adraka mal fil. Dia kira macam tu. Itu menciplak dia panggil. Kalau dalam zaman hari ni orang buat tesis yang menciplak macam tu, tesis dia tak lulus. Zaman dulu ada dah kerja copyright ni, kerja nak tiru ni ada dah. Ternyata akhirnya dia tak boleh nak lawan ketinggian ayat Quran. Jom kita tengok ayat Quran surah Al-Qari'ah ni. Tuhan kata Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Qari'ah ataupun hari kiamat, mal Qari'ah. Apakah Qari'ah ataupun hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Siapa yang boleh memberitahu kepada kamu apakah Qari'ah itu? Kita tengok. Tuhan tanya Nabi Muhammad SAW. Tuhan kata, ni aku nak cerita dekat kamu tentang Al-Qari'ah, tentang kiamat. Apa dia yang kata kiamat ni? Agak-agak kamu Muhammad siapa? Selain daripada Allah, siapa yang boleh cerita pasal kiamat ni apa benda? Selain daripada Allah, siapa yang ada maklumat tentang kiamat? Siapa? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Hari kiamat adalah hari yang adanya manusia seperti nyamuk dan seperti kelkatu yang bertebaran. Tuhan kata hari kiamat, yang kata hari kiamat itu ialah hari di mana manusia yang selama ni boleh duk berjalan, duk melata, duk berlari di atas muka bumi, bila mai hari kiamat, kaki tak berjejak bumi, jadi terbang macam kelkatu. Tu yang kata kiamat. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan hari kiamat itu adalah hari yang adanya bukit-bukit sebagai kapas yang dilumatkan dan kapas yang dicayangkan. Bila berlaku hari kiamat, bukan saja manusia ni terbang jadi macam kelkatu. Bukit yang begitu hebat tercabut terbang di angkasa. Tu yang kata Al-Qari'ah. Itulah yang dikatakan kiamat tu. Terkejut tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan, Jenderal yang rumah dia ranak di kawasan Ampang, Kuala Lumpur tu, agak-agaknya bukan dia, jiran sebelah rumah terkejut dah dengan rumah dia runtuh. Tak usah kata dia duduk dalam rumah yang runtuh tu. Ni jiran hak duduk sebelah rumah ni dengar kata runtuh tu, terkejut ke tak terkejut jiran yang duduk sebelah rumah? Itu baru rumah sebiji runtuh, belum bukit tercabut lagi, belum langit reban turun ke bumi lagi, belum lagi. Itu pun orang sebelah terkejut ni bila orang main nak interview, tak tahu, cari huruf tak jumpa nak mula cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari kiamat ni tak reti nak gambar macam mana. Tuhan kata di antara gambaran kiamat, kamu manusia yang selama ni boleh duk menapak berjalan di atas muka bumi, pada hari tu jadi macam kelkatu, macam nyamuk berterbang. Macam mana nyamuk kelkatu duk terbang di angkasa. Bukan sahaja manusia, bahkan bukit bukau, gunung ganang yang selama ni menjadi pasak bumi, tercabut terbang di merata tempat. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Maka sesudah itu, maksudnya selepas jadi kiamat tu, maka ada pun orang-orang yang berat timbangannya, فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adalah dia di dalam hidup yang diredai. Bila jadi aja kiamat, itu hari Tuhan akan bahagi manusia. Hak mana orang yang masa hidup atas dunia, dia buat benda yang Tuhan suruh. Duduk satu puak, bersama golongan, bersama orang yang baik-baik. Maknanya, fi 'aishatir radiyah. Dia duduk di dalam kehidupan yang diredai oleh Tuhan. Wa amma man khaffat mawazinuh. Dan ada pun orang yang ringan timbangan amal baik dia, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat dia kembali ialah hawiyah, iaitu neraka hawiyah. Bila timbang-timbang amal baik korang, terus dihawin ke neraka. Wa ma adraka ma hiya.
Tuhan kata, siapa yang boleh bagi tahu dekat kamu apa benda hawiyah itu? Tak syak aku bagi tahu dekat kamu, barang siapa yang ringan amal baik, dia akan dihumbankan ke neraka. Hampa tahu tak yang kata neraka hawiyah tu apa benda? Agak-agak kamu, wahai Muhammad, siapa boleh cerita dekat kamu tentang neraka hawiyah ini? Narun hamiyah, kata Tuhan, hawiyah itu ialah neraka yang sangat hangat. Tafsir, dia kata, ayat 1 Allah berkata Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ialah satu nama di antara segala nama kiamat. Kiamat ataupun runtuh alam dunia ini ada banyak nama. Dia kata kiamat ni saja pun dalam Quran macam-macam nama yang Tuhan sebut tentang kiamat ni. Di antaranya dinamakan qiyamah, kiamat. Yang ni biasa orang dia sebut hari nak kiamat, hari nak kiamat. Qiyamah maksudnya hari pakat bangun berdiri. Manusia semua dihimpunkan di padang mahsyar, tak ada siapa boleh duduk relax-relax, tak ada. Yang kata hari qiyamah, hari kiamat ni qiyam, semua kena bangkit berdiri. Tak boleh kata saya lengah, tak boleh duduk, saya tak boleh berdiri lama, saya ni kena duduk. Tak ada siapa dibenarkan duduk pada hari itu. Pada hari itu semua orang kena qiyam, kena berdiri cegat depan Tuhan. Dinamakan juga qari'ah. Macam disebut tadi Al-Qari'ah. Qari'ah ni maksud dia gaduh. Hari gaduh. Hari tu tak ada siapa nak baik dengan siapa. Melainkan hang bergaduh dengan aku bergaduh dengan hang. Masing-masing berebut tempat nak selamat diri. Bila tengok langit duk reban turun, bila tengok bukit tercabut main nak hampuk atas kepala, lari berebut, ingat boleh duduk menyorok bawah mana pi kawan lain ada dah. Tarik kawan tu keluar, kawan tu tolak kita nak masuk, jadi bergaduh. Maka hari itu dipanggil qari'ah, hari bergaduh. Pada masa tu mak yang selama ni sayang anak, pada masa tu mak lupa kepada anak yang dia sayang ni. Dia kira dia nak lepas batang tengkok dia dulu. Itu keadaan kiamat. Hilang rasa kasih sayang di antara manusia kerana gerunnya, kerana dahsyatnya keadaan kiamat itu. Dinamakan juga kiamat dengan nama sa'ah ataupun saat kejadian runtuh alam ini. Dinamakan juga dengan nama haqqah, yaumul haqqah, maksudnya hari yang sebenar-benar akan jadi. Dinamakan juga dengan nama tammah, maksudnya hari yang penuh dengan azab dan sengsara. Hari kiamat penuh dengan kesengsaraan. Dinamakan juga dengan nama sakhah ataupun hari qiyau. Sakhah maksudnya hari qiyau. Hari itu tak dengar orang menyanyi. Hari itu yang dengar orang menjerit, kriau, takut, terkejut dan sebagainya. Maka kiamat dinamakan dengan sakhah, iaitu hari masing-masing manusia duduk lawang kriau, terkejut, takut dan sebagainya. Dinamakan juga dengan nama ghashiyah. Hal ataka hadisul ghashiyah. Al-ghashiyah maknanya hari pembalasan. Banyak nama lain. Kalau tuan-tuan buka dalam Quran, dia sebut yaumul hasrah. Maksudnya hari penyesalan. Manusia menyesal. Pada hari itu masing-masing menyesal. Duk berasa silap lah aku dulu. Kalaulah aku tahu macam ni hari kiamat. Kalaulah aku tahu yang kata neraka Tuhan macam ni punya dahsyat. Kalaulah duk kalau menyesal. Maka menyesal dinamakan yaumul hasrah. Hari penyesalan. Dinamakan kiamat dengan nama yaumun nadamah. Hari bebai. Hari itu masing-masing bebai. Dia salah diri dia sendiri. Bukan setakat salah, bahkan dia bebai kerana dulu dia tak buat benda yang Tuhan suruh. Dinamakan yaumul muhasabah, hari berkira atau berhisab. Dinamakan dengan yaumul musa'alah, iaitu hari tanya-menanya. Tuhan tanya dia kena jawab. Hari itu dinamakan yaumul musa'alah, hari manusia disoal dan ditanya. Dinamakan kiamat dengan nama yaumus sa'iqah, maksudnya hari pengsan. Manusia terkejut ni sampai boleh pengsan. Macam-macam nama dia ada dalam Quran. Pada ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berkata, apakah yang dikatakan qari'ah itu? Mal qari'ah. Apakah yang dikatakan qari'ah itu? Iaitu pembesarkan dan penghebatkan kejadian itu di dalam hati si pendengar.
Tujuannya ialah supaya manusia rasa hebat, rasa gerun dengan kiamat ini. Bila Tuhan tanya, hang tahu tak hari kiamat tu apa? Gerun. Kita jumpa satu gangster, dia mai kata kat kita, hang tak kenal ke aku siapa? Kita rasa kecut perut dan dah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi manusia gerun dengan hari kiamat ni. Dia tanya, hang tahu tak yang kata kiamat ni apa? Cara tanya tu kita rasa gerun. Kita jumpa satu orang, kita dah buat sembang layak buruk dengan dia dan sebagainya. Habis kita sembang, jumpa satu orang, dia kata, hang sembang siapa ni? Tak tahu dia sembang. Hang tahu tak dia tu siapa? Baru kita terkejut. Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita tentang kiamat ni. Allah kata macam tu. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Hang tahu tak yang kata kiamat ni apa? Tujuan Allah kata macam tu ialah kerana nak membesarkan dan kerana nak menampakkan hari kiamat itu hebat. Begitu. Untuk menambah besar dan menambah hebat akan kejadian kiamat itu. Maka pada ayat 3 Allah Subhanahu Wa Taala sebagai menanyakan kejadian itu ataupun qari'ah itu kepada Nabi kita. Wa ma adraka mal qari'ah. Iaitu siapakah yang telah memberitahukan kepadamu apakah dan bagaimanakah qari'ah itu? Tuhan tanya Nabi, hang tahu tak siapa yang boleh cerita dekat hang tentang kiamat ini selain daripada aku? Cerita pasal kiamat ni selain daripada aku, Tuhan kata siapa boleh cerita kat hang? Tak ada siapa boleh cerita sebab benda ni tak jadi lagi. Aku saja boleh cerita tentang kiamat ini. Dengan ayat 4 dan 5 Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan qari'ah maksudnya ialah kiamat dan juga runtuh alam dunia ini. Tetapi hanya dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Iaitu pada hari ataupun ketika ada manusia sebagai nyamuk, sebagai kelkatu yang bertebaran ataupun berterbangan. Hari kiamat, Tuhan kata manusia yang berasa besar atas dunia ni. Manusia tuan-tuan, bukan boleh. Ada duit sikit berasa besar. Ada pangkat sikit berasa besar. Ada nama sikit berasa besar. Manusia ni tak boleh Tuhan bagi apa lebih sikit kat dia. Bagi lebih sikit berasa besar. Manusia yang berasa besar ni hari kiamat terapung kena terbang dengan angin. Bukit-bukit seluruh di muka bumi adalah sebagai kapal yang dilumatkan berterbangan ataupun mudah berterbangan ke sana sini. Tuhan kata manusia, Tuhan kata bukit pun jadi lagu kapal, lagu kabu duk berterbang ke atas angin. Manusia adalah waktu terjadi qari'ah ataupun kiamat sebagai kelkatu layaknya. Kelkatu sama macam nyamuk yang kerana heran dan kerana bodohnya menjatuhkan diri dia ke dalam api ataupun ke dalam kandil yang bercahaya cemerlang di dalam gelap. Dia kata manusia bila jadi kiamat ni dia jadi macam kelkatu. Bukan kelkatu dari segi terbang kerana kena pupuk angin saja. Tapi jadi kelkatu maksudnya bodoh macam kelkatu. Kelkatu tuan-tuan, bila blackout, tak ada karan, kita pasang lilin. Lilin bubuh dalam satu besen, buah ayak situ, sat aja penuh. Penuh dalam ayak tu dengan kelkatu. Bodoh, tak boleh fikir. Dia nampak cahaya, dia ingat cahaya ni bagus. Cahaya terang, dia duduk serbu pi, dia kena api itu, sayap terbakar jatuh dalam ayak. Bodoh, dia tak tahu kata cahaya tu menjanjikan kebinasaan dekat dia. Dia jadi bodoh macam tu. Manusia pada hari kiamat esok dia jadi bodoh lagu tu. Dia jadi tak boleh fikir. Dia jadi cempera. Dia jadi tak tahu nak pergi ke mana. Dia jadi serbu sana, serbu sini. Dia mana tempat dia pergi, dia binasa. Maka kelkatu itu heran sangat. Tidak mengenal akhir perbuatannya. Dan tidak mempunyai ketentuan apa yang akan diperbuatnya. Dia kata. Kelkatu ni dia tak tahu. Kata dia pergi ke api itu. Dia boleh terbakar sayap. Dia boleh binasa kerana api yang nampak cantik ni. Kelkatu tak boleh buat pertimbangan. Sama macam manusia. Di waktu terjadi kiamat itu adalah sangat terkejut dan sangat heran. Tidak mempunyai ketentuan. Maksudnya tak tentu hala apa yang akan diperbuatnya. Jadi macam kelkatu juga. Dan tidak mengetahui akan dipengapakankah ia. Dia tak tahu apa nak jadi kat dia saat lagi. Kerana sangat hebat dan sangat dahsyat akan segala kejadian yang terjadi ketika itu.
Gunung-gunung dan bukit-bukit seluruh muka bumi terbongkar daripada sendinya dan remuk binasa seperti kapas yang dilumatkan layaknya. Pada hari itu bukit bukau ni yang selama ni punya kejap tercabut, terkeluar daripada sendi dia kerana hebatnya goncang ataupun gempa bumi yang berlaku pada ketika itu. Setelah selesai runtuh alam dunia ini, yakni setelah selesai kiamat terjadi, dan kemudian daripada itu rata-rata manusia bangun dan hidup kembali dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Qadhi Rabbul Jalil. Dan adalah manusia dengan pembahagian besar terbahagi kepada dua bahagian. Dengan ayat 6 dan ayat 7 Allah mengatakan, adapun golongan pertama ialah orang yang berat timbangan. Hari itu Tuhan bahagi dua aja. Sebab tempat kita nak masuk esok dua aja. Wa imma syurga wa imma neraka. Dua aja. Sama ada kita ni masuk syurga, sama ada kita masuk neraka. Maka Allah menilai pahala ataupun dosa. Maka manusia pada waktu itu dibahagikan kepada dua. Yang pertama, orang yang berat timbangan kebaikan. Maka adalah mereka di dalam hidup yang disukai. Manusia yang berat timbangan ialah orang yang berat kadar dan berat harganya. Berat maqam dan juga berat darjatnya. Kerana iman dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nilai yang tu ya tuan-tuan. Kita ni Tuhan nilai yang tu ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu, orang yang paling bertakwa. Tuhan nilai takwa aja. Kerana baik dan mulia akhlak dan tingkah lakunya, banyak amal dan kebaikannya, banyak jasa dan banyak gunanya, berharga dan dihormati di dalam pergaulan sesamanya dan lain-lain sebagainya. Kalau kita atas dunia buat benda baik. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW sebut, kita bila mati tuan-tuan, bila mati Allah Subhanahu wa taala akan ilhamkan kepada orang ada keliling ni, Allah akan ilhamkan sendirinya orang akan puji ataupun orang akan keji kita. Sendiri je. Hak ni takut. Kalau kita orang baik, sendirinya bila kita mati, sendirinya orang pakat dia sebut, "Ambo mati dah baguslah dia ni, masa hidup keramat hidup." Orang kata, "Baguslah dia ni, masa hidup lah dulu langsung tak bagi susah dekat orang. Baguslah dia ni, masa hidup dulu banyak tolong orang. Baguslah dia ni, masa hidup dulu nak dengar sekali dia kata ke orang tak ada. Baguslah dia ni." Orang sendiri akan kata. Allah akan mengilhamkan benda tu ke dalam diri orang-orang yang ada. Sebaliknya kalau dia orang jahat, mati aja orang akan keji. Bila orang main-main habang, jenuhlah dia. Dia dulu balik sikit dosa ke dia nak menghadap. Sendiri orang nanti kata macam tu. Ini ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang itu di akhirat kelak akan beroleh dan merasai kehidupan yang diredai dan disukai. Kehidupan yang menyenangkan dan memuaskan dia. Sebagaimana masa di dunia, mereka telah merasai kesenangan dan kepuasan hidup di antara sesama manusia dalam pergaulannya. Sekalipun di dunia dulu, hidupnya dalam sengsara dan di dalam kemiskinan. Itu dia. Walaupun atas dunia dulu dia miskin, tetapi dia satu orang yang menyenangkan orang lain. Nabi pernah ditanya, siapa orang Islam ni? Nabi kata, al-Muslim, yang dikatakan orang Islam itu ialah man saliman nas min lisani, iaitu orang yang orang lain selamat daripada lidah dia. Sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, siapa yang kata orang Islam tu siapa?" Nabi kata orang Islam itu ialah orang yang lidah dia tu tidak menyakitkan hati orang. Orang selamat daripada angkara lidah dia. Ini orang Islam. Orang-orang ini di akhirat akan mendapat kesenangan. Dia kata dengan ayat 8 sampai ayat 11 Allah mengatakan, adapun orang-orang yang ringan timbangannya, yang ni orang yang bermasalah. Timbang-timbang di neraca Allah Subhanahu wa taala, tengok-tengok amal kebaikan sikit saja. Maka ibunya
Yang ni tempat kembalinya sebagai anak kembali kepada ibu ialah neraka hawiyah. Tuan-tuan tengok dalam ayat Quran tadi. Dia sebut wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Ummu makna dia mak. Ummu makna dia mak. Setengah orang ajak anak suruh panggil ummi, makna dia mak. Tuhan guna perkataan mak dalam ayat tadi. Dia kata wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikan dia, fa ummuhu hawiyah, maka maknya ialah neraka hawiyah. Maksud mak ialah tempat balik. Maksud mak ialah tempat balik. Bila raya pakat balik cari mak. Itu maksud mak. Maka Tuhan guna perkataan ummu, perkataan mak, fa ummuhu hawiyah. Orang yang banyak dosa last sekali balik ke neraka. Begitu. Siapakah yang telah memberitahu kepada kamu Rasulku Muhammad apakah neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah itu iaitu neraka yang sangat hangat. Allah Subhanahu wa taala kata narun hamiyah. Yang dikatakan neraka hawiyah itu ialah neraka yang sangat hangat. Orang-orang yang ringan timbangannya, iaitu mereka yang rendah harga diri di sisi Allah. Dengan sebab tak beriman, dengan sebab tak tunduk kepada Allah, tidak syukur, tidak berterima kasih atas nikmat kurnia Allah, maka rendah dan kurang ataupun tidak berharga diri mereka di sisi Allah dan di sisi manusia. Orang yang di atas dunia ni tak tunjuk kata dia syukur dengan Tuhan. Hari-hari lawan Tuhan. Kerana mereka tidak berakhlak. Orang lawan Tuhan ni tak ada akhlak. Dan tidak bertingkah laku yang baik. Dan tidak bertingkah laku mulia. Atas dunia ni, Allahu Akbar, cakap ni kotor, keji, cakap lucuh, cakap benda tak elok. Tidak baik dalam pergaulan sesama manusia. Tidak pernah berbuat jasa dan tidak ada guna untuk sesama manusia. Tak pernah tolong orang. Dan lain-lain sebagainya. Malah mereka yang hidup untuk diri sendiri, fikir diri, mengikhtiarkan kesenangan diri, kebahagiaan dan keuntungan diri sendiri semata-mata, maka mereka ditempatkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, neraka ni kita dah baca dah. Dalam Bahrul Mazi jilid berapa dulu kita baca di Masjid Badui ni dulu, sebelum kita sambung baca juzuk Ammar. Kita sendiri dah dengar dah macam mana dahsyat yang dikatakan neraka ni, bukan benda main-main. Di antaranya hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, naru bani Adam allati tuqiduna juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Qalu ya Rasulullah, in kanat la kafiyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an atau kama qala. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, naru bani Adam allati tuqiduna juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Nabi kata api yang manusia duk guna atas dunia ni hanyalah 1/70 daripada panas api neraka. Api hak kita duk tengok atas dunia ni bukan api hak kita duk masak apun balik ni. Ni api hak boleh bakar rumah atas dunia ni, hak tu baru 1/70 daripada api neraka. Api lilin, api pelita, api masak apun balik ni tak ada apalah. Api hak boleh bakar satu kelang besar, api tu baru 1/70 daripada api neraka. Daripada panas api neraka. Bila Nabi kata api dunia ni, api hak kita duk biasa tengok atas dunia ni, juz'un min 70 juz'an, satu juzuk daripada 70 juzuk panas api neraka. Sahabat kata, ya Rasulullah, in kanat la kafiyah. Sahabat kata, sesungguhnya hak duk ada kat kita tu pun cukup dah. Kalau bakar kita cukup dah. Sahabat kata, apa ni duk abang api neraka 70 kali ganda api tu. Api tu pun kalau guna buat bakar kita esok cukup dah. Tuan-tuan, jangan buat pasal.
Orang yang rumah terbakar, hangus badan, sekerat badan ni. Tahulah macam mana sengsara hidup dia. Orang yang terbakar, tangan sikit melepuh kena api pun sakit komen. Orang kencing manis, kaki mula kena api melecup sikit je dia melarat. Sampai satu tapak kaki habis menanah, akhirnya bawa mati. Nak bercakap tentang 70 kali ganda panas daripada api tu. Bukan kita orang yang layak bersembang tentang panas neraka ni. Bila Nabi kata api hadu ada atas dunia ni 1 juzuk daripada 70 juzuk panas api neraka. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau hadu ada atas dunia ni buat bakar kita pun cukup dah. Merana dah kita ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'ah. Nabi kata dah, Nabi kata sebaliknya api neraka tu dilebihkan panasnya daripada api dunia 69 kali ganda daripada hak ada lah ni. Nabi kata. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita dengar macam tu, sewajarnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok ayat yang berikutnya. Surah At-Takatsur Makkiyah. Surah At-Takatsur Makkiyah. Ada 8 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Sadaqallahul azim. Maksud dia, alhaakumut takatsur, melalaikan ataupun membimbangkan akan kamu oleh kemegahan segala yang banyak ataupun kemahuan hendak mempunyai yang paling banyak. Tuhan sebut ayat ni. Tuhan kata alhaakumut takatsur. Maksud dia kamu semua dah dilupakan dengan kesibukan kerana nak memperbanyakkan harta. Kamu semua dah dipersibukkan dan telah dilalaikan kerana suka nak bagi banyak. Duk lawan nak bagi anak banyak. Sampai akhirnya anak pun tak terbelah. Bukan salah ada anak banyak. Bahkan disuruh. Nabi kata dia bangga. Umat dia ramai. Tapi anak ramai, tanggungjawab besar. Tanggungjawab mesti ditunaikan. Cari harta banyak, tak kenal kitab apa pun tak ada mengaji dah. Duk kira dengan duk cangkui harta tak habis. Sahabat-sahabat Nabi dulu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Abdul Rahman bin Auf, ramai lagi sahabat-sahabat, semua pun menjaga. Tapi dan belajar dengan Nabi. Kita hari ni menjaga tak besar mana, tak ada mengaji. Maka inilah Allah sebut alhaakumut takatsur. Tuhan kata telah melalaikan dan telah melupakan kamu terhadap agama oleh kerana kamu at-takatsur, suka nak memperbanyak-banyakkan harta dan sebagainya. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi, yakni kamu masuk kubur. Ada manusia kerana nak himpun bagi banyak ni, punya duk himpun, sedap-sedap mati. Apa pun tak dan, Mekah tak dan, pergi haji tak dan, buat apa pun tak dan. Kerana habis masa dengan duk kepui harta. Kalla sawfa ta'lamun. Janganlah kamu buat perkara yang sedemikian, kelak kamu akan tahu. Tuhan kata. Tuan-tuan tengok, itu nasihat. Tuhan kata dalam ayat tu, kalla, jangan macam tu. Tuhan kata. Nak cari harta cari, tapi jangan sampai agama lepas ke tepi. Kalla, jangan macam tu. Sawfa ta'lamun. Kerana tak lama kamu akan tahu bahawa yang kamu duk hambat ni betul-betul bawa faedah kat kamu ke tak? Tak lama kamu akan tahu. Summa kalla sawfa ta'lamun. Tuhan kata jangan demikian, kerana kelak kamu akan tahu. 2 kali Tuhan ulang. Jangan macam tu. Tuhan kata jangan sampai jadi tamak haloba macam tu.
Jangan sampai jadi lupa daratan sampai macam tu. Pasal benda ni, lambat laun kamu akan tahu. Kamu tahu bahawa apa yang kamu duk hambat tu sebenarnya hambat bayang-bayang. Duk ada dekat tapi tak boleh nak ambil simpan. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah kamu buat demikian. Kalau kamu tahu dengan pengetahuan yang yakin, la tarawunnal jahim. Sungguh-sungguh kamu betul-betul akan melihat neraka jahim. Tuhan kata, kalaulah hampa tahu yang kata neraka ni sebenar-benar macam mana, Tuhan kata, tentu hampa tak iri macam ni. Itu maksud dia. Kemudian Tuhan kata pula, summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Tak lama lepas ni, hampa akan melihat neraka dengan mata sendiri. Mula Tuhan kata, kalaulah hampa tahu yang kata neraka ni betul-betul macam mana, hampa tak akan jadi macam lah ni. Tapi tak lama, hampa akan tengok neraka, betul-betul neraka tu macam mana. Hampa akan tengok, Tuhan kata. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sesudah itu, sungguh-sungguh kamu akan ditanya pada hari itu daripada segala nikmat-nikmat itu. Betul Tuhan kata, aku tak tipu hampa. Setiap sen yang hampa dapat, Tuhan akan tanya balik. Tuhan kata dalam ayat ni, aku tak tipu hampa. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maksudnya sesudah daripada itu, sesungguh-sungguh kamu akan ditanya pada hari kiamat. Daripada mana nikmat-nikmat itu mai dekat kamu. Kamu akan ditanya. Tafsir. Dia kata pada surah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita telah membukakan pula akan satu di antara rahsia kehidupan manusia. Manusia yang hanya banyak bercakap tetapi tidak ada ataupun sedikit sekali perbuatannya. Tuhan kata di kalangan manusia ni cakap aja. Pang cakap. Islam ni duk ada di mulut. Tengok suluh tengok amalan tak banyak mana pun. Semayang malam pun tak bangkit buat. Puasa sunat, berapa banyak puasa-puasa sunat yang dituntut dalam agama, dia buat ke tak ke? Aduh cakap banyak ni. Maka dia kata di sini kebanyakan manusia macam tu aja. Habis dengan duk bercakap, amalan tak teramana. Begitu. Ataupun berbahaya dalam kehidupan apa-apa yang jadi bicaranya itu. Bahkan kadang-kadang cakap dia tu bawa bahaya ke dia. Quran sendiri, dalam Quran sendiri Allah sebut lima taquluna ma la taf'alun. Pasal apa kamu cakap benda kamu tak buat? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Tuhan orang yang bercakap sedangkan dia tak buat. Maka cakap dia membawa bahaya pada dia. Begitulah rahsia kehidupan manusia. Yang dengan sepenuh-penuh perhatian dan sepenuh-penuh tenaga serta penuh kesanggupan untuk urusan dunia semata-mata. Itulah hakikat hidup manusia. Dia kata manusia all out untuk nak dapatkan dunia. Tapi sangat lemah untuk nak mendapatkan akhirat dia. Itu hakikat manusia. Untuk nak dapat dunia all out. Membujuk lalu melintang patah. Haram halal tak tepi tak dulu. Janji hak aku nak aku dapat. Itu hakikat hidup manusia. Untuk akhiratnya yang akan ditemuinya esok ataupun lusa, sekalipun dia telah berambut putih, yakni beruban, dan telah menjadi orang tua yang tidak lama lagi akan meninggal dunia, ataupun tidak sepatutnya lagi berurusan dengan urusan dunia yang beresok ataupun lusa akan ditinggalkannya. Itu dia. Inilah manusia. Sampai beruban, duk cari duit tak boleh nak berhenti lagi. Kata dia rahsia ini penting diketahui dan penting difahamkan dan penting diperhatikan. Yang ni dia kata semua orang kena ambil faham betul-betul. Bukan salah mencari dunia, tapi jangan tinggal akhirat. Bukan salah nak jadi senang, tapi jangan sampai kita jadi orang yang susah di hari akhirat.
Terutamanya untuk diri kita masing-masing. Supaya rahsia kehidupan yang amat berbahaya itu tidak kena dan tidak mempengaruhi kehidupan kita. Kita baca ayat ni, kita kena guna untuk kita. Jangan sampai benda ni kena ke kita. Malah terjauh daripada kita. Kalau boleh minta dekat Tuhan, jauh kita daripada jadi golongan yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam hadis riwayat daripada Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Syikhir, aku pergi ke rumah Nabi SAW. Bila sampai di rumah Nabi, aku dengar Nabi tengah duk baca Alhaakumut Takatsur. Dia kata. Abdullah bin Syikhir, dia pergi rumah Nabi. Sampai-sampai dia dengar Nabi tengah duk baca Alhaakumut Takatsur. Bila Nabi tengok dia main, Nabi kata ke dia, Nabi kata, yaqulu ibnu Adam mali mali wa hallaka min malik illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita wa anta saddaqta fa amdaita. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Syikhir di rumah Nabi, sampai-sampai Nabi tengah duk baca Alhaakumut Takatsur. Bila Nabi nampak dia, Nabi terus kata kat dia. Nabi kata, manusia selalu duk kata, mali, mali. Manusia ni selalu duk kata, harta aku, ni rumah aku, ni kereta aku, ni semua kira hak aku. Manusia selalu cakap macam tu. Wahallaka min malik. Nabi kata, padahal tak ada guna bagimu harta yang kamu miliki itu. Kamu kata ni rumah aku, ni tanah aku, ni kereta aku, ni. Kamu duk mengaku semua hak aku. Semua tu hak kamu. Nabi kata sebenarnya harta hak kamu duk kata hak kamu tu tak ada satu faedah untuk kamu. Nabi kata. Illa ma akalta fa afnaita. Melainkan yang kata harta ni, kalau dia jenis boleh makan dan binasa begitu saja. Duit banyak mana pun kita pergi guna untuk makan. Makan habis, masuk dalam perut habis. Nabi kata, au labista fa ablaita. Ataupun harta tu kamu beli pakaian. Kamu pakai pakaian jadi buruk. Habis. Tapi Nabi kata, wa in tasaddaqta fa amdaita. Tapi kalau sekiranya kamu sedekahkan harta itu kekal bersama kamu bila kamu mati. Itu harta kamu. Hak lain, hak tak kekal dengan kamu, semua sebenarnya bukan harta kamu. Tuan-tuan, kita kerja siang, malam, pagi, petang, tunggin terbalik, tak tahu apa benda, tak tahu waktu semayang bila, tak tahu apa, rumah tangga kalang pukang habis, anak pinak tak dan tengok dan sebagainya, semata-mata kerana nak cari harta, kerana nak cari kekayaan, kerana nak timbun kebendaan. Dapat dah sampai 2-3 juta boleh simpan dalam bank. Mati pi kain kapan tu saja. Hak tu aja pi dengan kita. Hak sama dengan kita, mana-mana daripada harta tu yang kita infak fi sabilillah. Hak tu pi sama dengan kita. Hak lain, hak 3 juta dalam bank, yang tu semua bukan hak kita. Ini yang nak disuruh kita ingat di dalam ayat Alhaakumut Takatsur ataupun surah At-Takatsur ini. Dia kata dengan ayat pertama daripada surah At-Takatsur itu, Allah menerangkan bahawa melalaikan dan membimbangkan akan kamu sekalian wahai manusia akan takatsur. Takatsur, yakni perbuatan suka nak himpun bagi banyak ni betul-betul menyebabkan manusia jadi lalai. Yakni kemegahan ataupun kesombongan disebabkan segala yang banyak. Manusia bila ada harta banyak, bila ada pangkat besar, manusia jadi sombong, jadi lalai, jadi rosak manusia. Juga keinginan dan kemahuan untuk berebut-rebut hendak beroleh sebanyak urusan dan sebanyak perkara di atas dunia akan menyebabkan manusia jadi lalai. Bila kita sibuk sangat dengan benda-benda dunia, kita tentu lalai. Tentu punya lalai. Begitu. Maka manusia lalai dan manusia bimbang ataupun manusia dilalaikan dan dibimbangkan oleh takatsur yang artinya tersebut di atas, iaitu kemegahan ataupun kesombongan kerana merasa ada segala-galanya banyak dan segala-gala yang cukup. Manusia bila rasa dia cukup, dia tak heran ke orang. Dia rasa dia cukup, dia tak heran ke orang.
yang memenuhi hati dan otak manusia itu, lantas melupakan dan melalaikan manusia daripada segala kewajipan sebagai manusia. Yakni makhluk yang wajib tunduk dan wajib setia serta wajib bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dia. Dia terlupa kata hak duk ada kat dia tu Tuhan bagi, terlupa. Dia duk berasa hak duk ada kat dia ni usaha dia. Dia duk berasa lagu tu, dia tak berasa Tuhan yang bagi kat dia. Dia tak rasa. Tuan-tuan tengok, depan mata dalam dunia duk tunjuk kat kita. Duk tunjuk kat kita. Daripada 1 million tiba-tiba jadi tak ada apa. Depan mata boleh tengok. Daripada satu orang yang sehat, badan segar bugar, tiba-tiba sakit merekod duk atas katil hospital. Depan mata Tuhan tunjuk kat kita. Daripada satu orang yang pandai, pintar, pepah, bercakap dan sebagainya, tiba-tiba jadi kelu, lumpuh seluruh anggota, lidah tak boleh nak abang, kata nak ayah dan sebagainya. Tuhan tunjuk depan mata. Semua benda ni Tuhan tunjuk dengan tujuan nak bagi manusia rasa insaf. Kalau hari ni boleh kena ke dia, tak mustahil esok-esok kena ke kita. Na'udzubillah min zalik. Maka benda-benda macam ni dia nak suruh manusia semua ambil ingat. Tengok bawah tu, dia kata kadang-kadang kerana kemegahan dan kesombongan itu telah mendalam benar-benar dalam diri manusia, sampai tersangka olehnya bahawa segala yang banyak dan segala yang cukup di sisinya itu mengekalkan dia di dalam ketinggian dan kemuliaan. Dia duk ingat macam tu. Dia duk ingat kerana harta yang ada kat dia ni dia akan kekal dihormati oleh orang. Dia duk ingat macam tu, dia silap. Dia silap. Ataupun kesenangan dan berbahagia. Dia duk sangka dia senang ni, dia akan bahagia sampai akhirnya. Dia silap. Berapa banyak orang senang kemudiannya jadi sengsara. Bukan sengsara duit tak ada, tapi sengsara tak lalu makan. Berapa banyak manusia senang, duit banyak, duit ni tak habis. Kalau nak guna buat makan ni tak habis. Nak beli rumah apa, rumah duk ada pun tak larat duduk dah. Nak beli kereta apa, kereta duk ada tak larat nak naik dah. Apa hak dia nak semua dia duk ada. Cuma selera dia tak ada, dia tak boleh makan. Dia duk sangka kekayaan apa yang duk ada kat dia ni menjanjikan kebahagiaan dia. Rupanya tak bahagia dia kerana dia tak boleh nak ambil manfaat daripada kekayaan dia. Dan begitulah akibatnya manusia disebabkan oleh takasur, yakni dengan pengertian yang pertama tadi. Manusia apabila dia terlampau sangat duk fikir kemegahan, sombong dan sebagainya, akhirnya manusia akan terima padah yang macam tu. Dia kata. Manusia jadi lupa dan jadi lalai daripada segala kewajipan sebagaimana manusia, iaitu terhadap Allah Subhanahu wa taala Tuhan dia. Yang kedua, manusia yang terlampau sangat duk timba ambil kekayaan ni, dia tentu lupa Tuhan. Maupun kepada sesama manusia dia terlupa. Disebabkan takasur dengan pengertian yang kedua, iaitu keinginan berlomba-lomba dan berebut-rebut hendak memperoleh sebanyaknya tentang harta benda. Takasur maksud yang kedua ialah nak berlomba-lomba himpun siapa lagi banyak. Tahun ni dia ada 100 juta. Tahun depan dia duk cadang nak pergi 500 juta. Tak tidur malam tuan-tuan. Makan ubat nak bagi tak tidur malam. Kerana nak jadikan 100 juta tu 500 juta. Manusia yang sampai ke peringkat macam ni hilang kebahagiaan dalam hidup dia. Akhirat lebih-lebih lagi menyesal dia. Begitu. Dan juga dia sibuk. Dia kata, iaitu keinginan berlomba-lomba, berebut-rebut hendak memperoleh sebanyak-banyak tentang harta, nak memperbanyakkan isteri. Pula dah. Yang ni yang daripada kata kempen monogami apa dah. Kan? Apa? Buat kempen pula menentang poligami. Tak boleh lah macam tu kan. Hari ni kita tengok kemarin dulu seorang abang keluar kata okey kempen monogami. Hari ni keluar seorang abang, mufti-mufti semua sekali menentang kempen itu. Kerana kempen itu adalah kempen menentang ayat Quran. Secara tidak sedar, rupa-rupanya kempen tu kempen yang menentang ayat Quran. Ayat Quran membenarkan poligami, depa pi melarang poligami. Itu menentang ayat Quran.
Esok kita tengok pula macam mana pula nak main. Esok kita tunggu tengok pula muka depan esok nak keluar apa pula. Kita nak tengok siapa menang. Quran menang ke? Apa menang ke? Kita nak tengok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Manusia bila atas dunia ni dia sibuk macam tu sedangkan dia melupakan tanggungjawab dia. Dia sibuk tentang kenamaannya dan kemasyhurannya. Sibuk dengan nak jaga nama. Sibuk dengan nak jaga nama. Tak mau nama dia apa lagu tu. Sibuk dengan nak jaga nama. Lebih daripada nak jaga iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rasa. Dan sibuk tentang pengaruh dan juga pengikut dan lain dan sebagainya. Sibuk nak himpun pengaruh, nak cari sebanyak mungkin pengaruh, nak tunjuk kata dia ada pengikut ramai dan sebagainya. Kalau itu kecenderungan dia, dia termasuk dalam alhaakumut takatsur. Begitu. Kemudian bawah tu dia hurai benda-benda yang sama. Kita buka muka sebelah. Dia bila mai 9-10 minit dia nanti jadi macam tu. Buka muka sebelah. Dia kata manusia, panggilan kedua. Manusia yang hati dan otaknya telah dipenuhi dan dipengaruhi nafsu dan keinginan. Mereka akan berebut-rebut dan berlomba-lomba tentang isteri. Dia duk main yang tu juga lagi. Dan manusia ni dia kata apabila dia dah sampai macam dipenuhi dengan macam-macam keinginan dalam diri dia, dia mula dah duk fikir, dia mampu. Dia macam tu. Tentang kenamaan dan kemasyhuran, tentang pengaruh dan pengikut dan lain dan sebagainya. Lupa dia dan lalai dia tentang kewajipan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dia lupa. Betul pada lahirnya mereka itu memenuhi kewajipan itu. Tetapi pada batinnya tidak suci dan tidak ikhlas mereka itu. Ada orang yang macam ni. Nampak zahir ni, nampak macam cantik dah. Nampak. Tapi sebenarnya terselindung di sebalik yang zahir itu sesuatu yang tidak ikhlas. Ada interest, ada kepentingan-kepentingan yang tertentu. Kepentingan dia bukan Allah. Kepentingan dia bukan Islam. Tetapi kepentingan dia lain. Dia nak pengaruh misalnya. Maka dia menggunakan slogan-slogan yang nampak macam Islam. Tetapi di sebalik itu, dia ada niat yang tidak ikhlas. Allah tak mau macam ni. Buat apapun, hati jaga. Kerana Islam. Kerana Allah. Macam tu. Tetapi hanya sebagai suatu usaha kepadanya untuk mencapai cita-citanya semata-mata. Kadang-kadang sampai mereka berbuat yang tidak patut dan tidak sopan untuk mencapai cita-citanya itu. Umpamanya merosakkan ataupun merendahkan saingannya di dalam merebut cita-citanya itu. Kadang-kadang kerana nak mencapai cita-cita, dia sanggup mengorbankan saingan dia sendiri. Dia nak pengaruh mai kat dia binasakan satu orang yang lain. Maka ini menunjukkan dia tidak ikhlas di dalam nak melakukan kerja-kerja agama. Begitu. Mereka lupa bahawa segala yang dicita-citakannya itu tidak akan didapatnya. Orang yang tidak ikhlas macam ni, dia tak dapat sebenarnya apa yang dia nak. Kalau dia dapat pun sesuatu yang palsu saja. Hakikatnya dia tidak dapat ketenangan dalam diri. Dia kata. Kalau tidak dengan amal dan perbuatan yang suci dan ikhlas, serta tidak menurut garis panduan Allah, maka cita-cita apa sekalipun tidak akan tercapai. Tetapi percayalah bahawa hasilnya itu buat sementara saja. Tidak kekal. Malah boleh jadi sangat bertukar menjadi sebaliknya. Sebagaimana seringkali kita dengar daripada kiri dan kanan kita. Ada orang macam tu. Dia tak sampai ke ujung. Kalau niat dia tak ikhlas, tak sampai ke ujung, Tuhan tunjuk akhirnya. Tuhan tunjuk akhirnya bahawa dia tak ikhlas, dia tak betul. Tuhan tunjuk akhirnya dia tak sampai ke matlamatnya. Begitu. Pi panggang bawah sekali. Dia kata di atas sudah kita terangkan bahawa Allah Tuhan kita sekalian mengetahui sungguh-sungguh akan keadaan kita sehari-hari. Tuhan tahu tuan-tuan. Kita ikhlas ke? Kita tak ikhlas ke? Kita ada niat tersembunyi ke? Apa matlamat kita sebenarnya Tuhan tahu tuan-tuan. Tak usah bohong Tuhan. Tuhan tak. Tak usah tunjuklah depan orang kita baik, kita warak, kita apa. Kalau kita tak betul, Tuhan tak. Tu aja cerita dia. Telah mengatakan kepada ayat pertama daripada surah Takatsur ini, iaitu melalaikan dan membimbangkan akan kamu oleh takatsur itu. Sebab itu hendaklah kita sekalian hati-hati dan jaga diri kita masing-masing, supaya kita jangan sampai dihinggapi dan dipengaruhi oleh takatsur itu.
Takasur itu amat berbahaya kepada kita. Dan amat sukar menghilangkan bekas-bekasnya yang berbahaya itu, iaitu lupa dan lalai. Bila kita ni ada satu ingat nak berlomba-lomba himpun harta, kita tentu lalai. Itu akibat dia. Tentu mai punya penyakit ni. Maka pada ayat 2 Allah mengatakan, sehingga kamu menziarahi ataupun kamu masuk kubur. Jelasnya kelalaian dan juga kelupaan kamu disebabkan takasur yang mendalam dan yang mempengaruhi hati itu tidak akan hilang. Dan kamu tidak akan sedar diri sehinggalah kamu jadi orang mati. Orang tamak ni tuan-tuan, orang tamak ni sampai bila pun tak habis tamak dia. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, yahramu bnu Adam wa yabqa ma'ahu isnani, al-hirsu wal amal. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, yahramu bnu Adam, menjadi tua manusia, menjadi tua anak Adam. Maksudnya manusia ni daripada muda, daripada reti, daripada cerdik, daripada boleh fikir sampai tua. Manusia wa yabqa ma'ahu isnani. Dua benda ni sentiasa ada kat dia. Daripada umur muda, daripada dia satu orang yang cergas sampai dia tua, dua benda ni dia tak boleh buat. Nabi kata. Apa dia? Al-hirsu wal amal. Yang pertama al-hirsu, tamak. Susah nak buat. Sampai tua dah, tamak dia ada lagi. Tua dia tamak cara lain pula. Tamak nak jadi jawatan kuasa masjid, tamak dia jadi tamak kot lain pula. Yang kedua, wal amal. Angan-angan. Tak habis. Dah tua dah, umur dah mai 70 dah duk cadang nak ambil umur 16 seorang lagi. Angan-angan. Angan manusia ni ada yang macam tu. Walaupun tak semua, Nabi kata ada manusia macam tu. Nabi kata. Jadi bila Nabi kata macam tu, kena ambil ingat lah. Kena ambil ingat, jangan kita pergi jadi macam Nabi kata tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW bagi banyak pesan. Allah Subhanahu Wa Taala kata, orang yang tamak halaba, sentiasa nak memperbanyak-banyakkan harta ni, sampai mati dia akan terus bersifat macam tu. Dan jadi orang ahli kubur ataupun masuk kubur, tetapi apa hendak dikata, nasi sudah jadi bubur. Mati tak boleh buat apa dah. Mati tak boleh buat apa dah. Tak usah mati, dekat nak mati tak boleh buat apa dah. Dekat nak mati tu, bila nampak aja malaikat maut main nak cabut nyawa, dalam Quran Tuhan sebut. Manusia ni minta dekat malaikat ni minta kalau boleh tangguh saat ila ajalin musamma, kepada satu tempoh yang dekat. Bagi sikit masa kat aku nak pergi buat kebaikan. Pasal apa? Pasal mata dah nampak malaikat maut main dekat dengan dia. Tak ingat balik hak ni, hak duk mengaji dalam masjid dulu, hak duk sebut kata malaikat maut nanti mai dalam pakaian serba putih bagi orang yang beriman, malaikat maut mai dalam pakaian serba hitam bagi orang-orang yang jahat-jahat. Bila nampak malaikat mai baju hitam, tahu dah. Masa tu nak minta nanti saat, bagi tempoh saat dekat aku. Aku nak jadi orang yang saleh. Tak ada dah. Allah Subhanahu Wa Taala tak ada, tak lagi dah masa tu, nasi sudah menjadi bubur. Waktu dan masa beramal dan bekerja telah pun berlalu. Masa untuk buat amal habis dah. Bila nyawa dia garah-garah, jangan kata nak bangkit semayang, bertaubat pun Tuhan dah tak terima. Masa untuk beramal sudah berlalu. Yang tinggal semenjak masuk kubur itu sampai selama-lamanya hanyalah waktu untuk terima balasan semata-mata. Masa tu hari balas, bukan hari nak beramal. Maka pada ayat 3 dan 4 Allah berkata, janganlah kamu demikian, jangan macam tu. Kelak kamu akan tahu sesudah itu. Janganlah kamu sedemikian, kelak kamu akan tahu. Tuhan kata jangan duk buat perangai macam ni. Tak lama kamu dekat nak mati, kamu tahu bahawa apa yang kamu duk dengar daripada Quran, hadis itu semuanya benar. Tonton tengok bawah. Maka dengan ayat 5, 6, 7 Allah mengatakan janganlah kamu demikian. Kalau sekiranya kamu tahu dengan pengetahuan yakin, sungguh-sungguh kamu melihat ataupun kamu meyakini neraka jahim.
Sesudah itu kamu sungguh-sungguh akan melihat neraka jahim itu dengan penglihatan yang yakin. Tuhan kata neraka, yang kata neraka jahim ni betul. Tuhan kata bukan cerita saja, betul. Memang ada satu neraka, nama dia neraka jahim. Dan Tuhan kata la tarawunnal jahim, kamu akan tengok dengan mata kamu sendiri neraka jahim ni. Ni bukan cerita saja, tapi mata kamu akan tengok neraka jahim ni. Oleh itu hendaklah kamu berjaga-jaga. Bawah sekali dia kata jelasnya, Allah berkata berhentilah kamu daripada tertipu ataupun menipu diri sendiri. Sebab kamu mendakwa, kamu tahu sungguh-sungguh akibat perbuatan kamu yang kamu perbuat di dalam keadaan kamu dipengaruhi takatur itu. Baik-baik kamu mengaku kata kamu sedar, kamu tahu, pasal apa kamu piduk buat lagi benda-benda yang merugikan. Sungguh-sungguh pengetahuanmu yang telah kamu sangka pengetahuan sebenarnya belum merupakan pengetahuan, tetapi hanyalah waham ataupun khayal semata-mata. Tuhan kata kamu ni sebenarnya waham, maksudnya masih ada syok lagi tentang neraka. Dengar-dengar dah. Nak kata tak percaya ayat Quran, percaya pasal kita orang Islam, tapi masih ada was-was. Kerana itulah manusia masih buat dosa, dia kata. Ataupun hanya semata-mata sangka, belum sampai yakin dan juga keyakinan yang sebenar. Sekalipun telah dapat kamu keluarkan daripada otakmu dengan perkataan yang lancar, tidak kamu ketahui bahawa pengetahuan yakin itu ialah pengetahuan yang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Sebenarnya hampa belum yakin lagi, Tuhan kata, tentang yang dikatakan neraka. Kalau betul-betul manusia yakin dengan neraka, manusia tak buat dosa. Begitu. Tengok penggan yang ketiga tu, dipengaruhi takatur yang celaka itu. Dia kata kalau benar pengetahuan yang ada padamu itu pengetahuan yang yakin, tentu sahaja kamu tidak akan dipengaruhi takatur yang celaka itu. Kalau betul-betul kamu yakin, kamu tak buat benda dosa ni. Tentu sahaja pengetahuanmu membangunkan kamu akan berbuat apa-apa yang membawa bahagia kepadamu lahir dan batin. Kalau betul kita percaya kepada Quran dan hadis, kita akan buat benda baik saja. Kita tak buat benda-benda tak baik. Tengok bawah lagi. Pada ayat 8 Allah mengatakan, kemudian itu sungguh-sungguh kamu akan ditanya pada hari itu daripada segala nikmat itu. Ingat dan berhati-hatilah kamu, wahai segala manusia yang dipengaruhi oleh at-takatsur itu. Ketahuilah dan percayalah sungguh-sungguh bahawa segala nikmat Allah yang kamu jadikan kemegahan dan kesombongan itu, sehingga melalaikan dan melupakan kamu akan ditanya dan akan diperiksa satu persatu pada kamu. Tuhan kata jaga baik-baik. Tentu percaya tak? Semua benda yang ada kat kita Tuhan akan tanya. Duit, tiap-tiap satu duit yang ada kat kita main mana? Tuhan tanya. Tiap-tiap satu benda. Anak yang ada kat kita, tiap-tiap seorang anak tu Tuhan tanya apa kita buat kat dia. Tiap-tiap satu benda, kereta yang ada kat kita, Tuhan akan tanya apa kita buat dengan kereta tu, kita guna untuk apa. Tiap-tiap satu benda yang kita miliki masa di atas dunia, Tuhan akan tanya semua. Tuhan akan tanya semua. Boleh jawab tak bila Tuhan tanya itu? Boleh jawab tak dengan apa yang kita duk buat lah ni? Maka di hadapan Allah Rabbul Jalil, untuk menambah kesusahan dan kehinaan kamu, iaitu dari mana dan dengan cara yang bagaimana kamu memperoleh sekaliannya, Tuhan tanya benda ni. Dan adakah kamu sudah beroleh nikmat-nikmat itu, kamu berterima kasih dan kamu syukur pada Allah? Kamu syukur tak dekat Allah apa yang kamu dapat? Allah bagi kelimpahan, Allah bagi dekat kamu limpah rezeki dia. Kamu dapat tukang kereta baru. Kamu bawa balik kereta tu, kamu sujud syukur tak dekat Tuhan? Apa orang buat macam tu? Tuhan bagi apa-apa satu dekat dia, satu rezeki dekat dia. Bila dapat, ada tak dia sujud syukur dekat Tuhan? Sujud sekali, hati ni rendah dekat Tuhan. Syukur Tuhan bagi kat aku benda ni. Ada tak tak buat? Tuhanmu yang memberikan nikmat-nikmat itu kepadamu dengan cara tunduk dan setia kepadanya. Tuhan bagi, Tuhan nak kita balas balik dengan tunjuk setia kita pada Tuhan. Serta mempergunakan nikmat-nikmat itu pada apa-apa yang jadi keredaannya. Kita guna jalan agama. Apa pun Tuhan bagi, guna jalan agama. Maka ketika itu cubalah kamu kenangkan jauh-jauh. Apakah gerangan yang akan jadi
penjawapanmu itu, dia kata, apa agak-agak nak jawab bila Tuhan tanya kita di hari akhirat itu? Apa kita nak jawab? Apa agak-agak kita nak jawab bila Tuhan tanya kita benda-benda macam ni semua? Tuan-tuan, jangan buat pasal. Anugerah Allah. Allah bagi kita duduk negeri hak macam ni. Aman negeri kita duduk. Tuan-tuan boleh bayang macam mana keadaan rakyat Iraq lah ni. Bush bagi 48 jam. Tadi, berita tadi, CNN, Bush bagi 48 jam sebelum perang dilancarkan ke atas penduduk Iraq. Kalau dalam masa 48 jam, Saddam Hussein tidak turun, dia akan serang. Dia pula pergi arah rakyat-rakyat Iraq ni dengar arahan tentera dia, saya kata. Kalau tentera dia masuk, orang kata menerap, pakat menerap semua. Kalau tak menerap, kena peluru tentera dia, itu bukan salah tentera dia. Itu salah rakyat Iraq mesti tak dengar arahan tentera dia. Apa benda ni? Apa benda ni? Jadi kita setidak-tidaknya kita ada bangga. Kerana ada dua rakyat kita, budak ada mengaji sana tengah balik. Dan lagi kita bangga, seorang anak Pulau Pinang. Tengah balik. Alasan dia simple aja. Alasan dia kata daripada banyak-banyak bumi Allah yang ada ni, Allah sudah pilih bumi Iraq sebagai bumi syahid. Dia kata. Tak ada sebab dia nak lari daripada bumi yang Allah pilih syahid sedangkan dia ada situ. Kita tak terbuat, tuan-tuan. Dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, ketahuilah dan percayalah bahawa nikmat Allah yang kita terima, padahal kita tak terima kasih dan tidak syukur padanya dengan cara yang tersebut di atas itu. Kita tak syukur dengan Allah apa yang Tuhan bagi kat kita. Tak syukur tak mana pun. Hari-hari nak lawan Tuhan. Tak syukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adalah akan menjadi kecelakaan kepada kita pada hari hisab itu. Kerana tak syukur, dia akan menjadi celaka kepada kita di hari akhirat itu. Maka sebab itu, berdoalah kita kepada Allah. Minta mudah-mudahan Allah bagi kepada kita taufik serta menurut keredaannya pada apa-apa nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Amin. Dia kata. Mudah-mudahan kita jadi manusia yang sentiasa bergantung doa dekat Tuhan. Kita minta Tuhan bagi kelapangan rezeki. Tuhan bagi dah. Kita minta lagi dekat Tuhan. Bukan minta rezeki tambah lagi dah. Minta supaya rezeki yang melimpah ni tidak melupakan kita pada Allah. Manusia selagi tak pejam mata mati, selagi tu kena angkat tangan minta doa kat Tuhan. Tak ada anak, minta, ya Allah, anugerahkanlah cahaya mata dekat aku. Tuhan dah bagi anak, minta dekat Allah, ya Allah, bantulah aku untuk nak didik anak-anak aku. Selama-lama kita kena jadi manusia yang meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bimuradih. Dia kata tamat tafsir suratul Takatsur. Lepas ni kita masuk insya-Allah surah Al-'Asr. Suratul 'Asr Makkiyah, 3 ayat. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul 'Asr. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.